Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam siri forum kedua. InsyaAllah malam ini forum kita akan membincangkan dan membahaskan satu tajuk yang saya rasa amat penting dalam diri kita semua, iaitu satu isu yang menjadi satu topik perbincangan hangat yang meniti di bibir-bibir mulut ibu bapa dan guru-guru, iaitu isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi. Sebelum saya meneruskan forum ini kepada ahli-ahli panel, marilah sama-sama kita mengenali siapakah ahli-ahli panel yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Yang dihormati ahli panel pertama, Ustaz Muhammad Nazim Asri bin Hassan. Bagaimana keadaan Ustaz? Nazim, sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Tuan Moderator kerana menjemput saya ke dalam program ini. Terusnya, yang berbahagia, ahli panel kedua yang segak lagi bergaya, Ustaz Ahmad Taufiq bin Mat Yaakob. Sudah lama kita tidak berforum bersama ya Ustaz Ahmad Taufiq. Bagaimana keadaan Ustaz Ahmad Taufiq sekarang? Adakah baik-baik saja? Alhamdulillah, setakat ni baik-baik saja dan terima kasih kepada pengerusi majlis yang di atas jemputan dalam forum siri kedua pada kali ini. Ahli panel ketiga yang diraikan, Ustaz Muhammad Najib bin Muhammad Kharin. Adakah Ustaz Muhammad Najib sihat hari ini? Kelihatan ceria sahaja. Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya ke forum ini. Akhir sekali, tidak dilupakan, ahli panel keempat kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Amir Salihan bin Din. Bagaimana keadaan Ustaz Muhammad Amir yang kita dengar baru saja pulang dari Mesir? Adakah Ustaz Muhammad Amir sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya ke majlis yang mulia ini. Sebelum saya serahkan pentas forum ini kepada ahli-ahli panel, marilah saya terangkan sedikit mengenai isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi. Dalam konteks pendidikan, penguasaan murid sekolah rendah terhadap Jawi sering menjadi satu topik perbincangan untuk melihat perkembangan penguasaan Jawi pada masa kini. Seperti mana yang kita tahu, tulisan dan bacaan Jawi telah mula dipelajari di sekolah semenjak tahun 1957 lagi. Perubahan demi perubahan dalam corak pengurusannya berlaku dalam tahun 1964, yang mana ia menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah. Pada tahun 1972, ianya menjadi sebahagian mata pelajaran Bahasa Melayu. Pelajaran Jawi diajar dalam waktu pendidikan Islam dengan disediakan sukatan berasingan apabila KBSR dilaksanakan pada tahun 1983. Namun demikian, arus pemodenan dalam pendidikan sedikit sebanyak membawa kepada masalah dalam membaca tulisan Jawi. Ramai di kalangan murid sekolah rendah mempelajari pelajaran Jawi, tetapi tidak ramai yang menguasainya dalam pembacaan Jawi. Masalah ini membawa kesan kepada pembelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kerana buku teks dicetak sepenuhnya dalam
tulisan Jawi. Ketidakupayaan murid dalam menguasai membaca tulisan Jawi akan menyebabkan mereka tidak berminat dengan satu-satu subjek yang berkaitan dengan tulisan Jawi. Tanpa membuang masa, soalan pertama yang saya hendak ajukan kepada ahli panel pertama iaitu Ustaz Muhammad Nazim ialah apakah sebab murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi? Dipersilakan ahli panel pertama memberikan sebab dan menghuraikan sedikit sebanyak mengenai perkara ini. Dengan penuh sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator yang berbahagia, yang dikasihi kepada para panel sekalian. Okey, secara umumnya kita dapat lihat sekarang tulisan Jawi semakin lama semakin kurang diminati oleh rakyat Malaysia secara umumnya dan generasi pelajar khususnya. Tulisan Jawi itu yang kini ibarat bagai rumput di tepi jalan, hidup segan mati tak mahu. Yang ini satu kiasan merujuk kepada keadaan kehidupan atau keberadaan tulisan Jawi yang begitu penat dan juga melarat pada masa kini. Golongan muda ini lebih-lebih lagi anak Melayu, khususnya yang tinggal di bandar dan berpendidikan sekula ini. Jadi, golongan muda ini beranggapan tulisan Jawi sebagai entiti lama bagi kehidupan moden buat mereka sekarang. Dan bukan lagi daripada kehidupan mereka sekarang. Sikap yang negatif terhadap pelajaran Jawi kerana sukar dipelajari malah dirasakan tidak penting kerana tidak dinilai dalam peperiksaan. Berbalik kepada soalan yang dituju oleh moderator sebentar tadi, salah satu faktor yang besar yang dapat saya kemukakan mengapa tulisan Jawi ini kurang dikuasai oleh pelajar sekolah rendah secara khususnya kerana kebanyakan atau majoriti persepsi ibu bapa kini beranggapan mata pelajaran Jawi ini satu mata pelajaran bukan peperiksaan seperti CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM adalah tidak penting. Secara tidak langsung mereka kurang mengambil cakna hasil pengajaran guru di sekolah anak-anak mereka. Pandangan naif sebegini sebenarnya mempengaruhi persepsi pelajar dan merendahkan motivasi pelajar lebih-lebih lagi untuk memperkasakan kemahiran Jawi terhadap sekolah rendah khususnya. Tulisan Jawi ini sewajarnya perlu diajar seawal usia awal lagi bagi merasakan minat pelajar itu akan tulisan Jawi. Lantas dapat menerapkan tulisan Jawi dalam jiwa mereka. Okey, baik. Selain itu juga, pelajar itu sendiri tidak ada usaha untuk mempraktikkan tulisan Jawi ini di rumah mereka sendiri. Mereka hanya mempelajari sepenuhnya di sekolah semata-mata. Hal ini kerana ada daripada kalangan keluarga mereka yang buta huruf tentang tulisan Jawi ini. Mereka tidak tahu membaca, apatah lagi nak menulis dalam tulisan Jawi. Okay. Tambahan pula, ibu bapa mereka pula mengharapkan sepenuhnya kepada pihak sekolah sahaja untuk mengajar anak mereka. Ideologi yang sebegini yang perlu kita ubahkan kepada ibu bapa yang menganggap sekolah mereka hantar anak mereka sudah cukup untuk anaknya. Hal ini demikian, kita perlu menukarkan ideologi ini di mana ibu bapa perlu menjadi guru kedua kepada anak-anak mereka di rumah. Akhir dari saya, banyak lagi faktor yang menyebabkan tulisan Jawi ini menjadi salah satu kepayahan atau kesukaran bagi memperkasakan kepada pelajar, khususnya pelajar sekolah rendah pada masa kini. Cukup ini saja daripada saya kerana masa tidak mengizinkan kepada saya. Mungkin kita boleh mendengar hujah-hujahan daripada panel berikutnya. InsyaAllah itu saja dari saya. Saya kembali balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama, Ustaz Muhammad Nazim, atas isi-isi yang telah diberikan. Apa yang saya dapat daripada Ustaz Muhammad Nazim tadi adalah antara sebab mengapa pelajar
kurang berminat dengan tulisan Jawi atau membacanya adalah kerana mereka tiada minat. Sesuatu perkara itu jika dilakukan tanpa minat, maka ianya akan menjadi sia-sia. Kedua, mereka merasakan tulisan Jawi itu merupakan entiti lama dan sukar untuk dipelajari. Kemudian mereka merasakan tulisan Jawi itu bukanlah subjek yang seperti SPM dan lain-lainnya yang dikira markah. Selain itu, mereka juga tidak ada usaha untuk mempraktikkannya di rumah. Tambahan pula, apabila mereka pulang ke rumah, ibu bapa mereka pula adalah buta Jawi. Mereka tidak dapat menulis ataupun membacanya. Seterusnya, masih dalam perbincangan yang sama, soalan saya kepada ahli panel kedua, iaitu Ustaz Ahmad Taufik. Apakah juga yang menjadi sebab murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi? Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis dan kepada semua sahabat-sahabat daripada panel-panel sekalian. Sebagaimana yang kita tahu bahawa penguasaan tulisan Jawi ataupun Jawi ini adalah sangat penting dan menjadi ilmu yang terunggul yang perlu kita kuasai dan dipelihara untuk seluruh masyarakat supaya tidak hilang di telan zaman dan sama berkembang setara dengan kemajuan negara kita. Pertamanya saya amat bersetuju dengan kenyataan daripada saudara Nazim untuk tujuan peningkatan penguasaan membaca Jawi, seharusnya peranan ibu bapa perlu seiring dengan usaha daripada pihak sekolah bagi menghubungkaitkan perubahan dan mengembangkan potensi. Analisis kajian mendapati bahawa penguasaan penulisan Jawi dapat disempurnakan dengan kesepaduan secara kolektif dan secara bersama daripada pihak ibu bapa sebagai pemangkin utama dalam memenuhi kemahiran Jawi dalam diri murid. Banyak kaedah dan pendekatan yang boleh dilakukan secara bersama oleh pihak sekolah dan ibu bapa selain menyediakan ruangan nota pesanan untuk anak-anak seperti melabelkan nama bertulisan Jawi, mewujudkan sudut bacaan Jawi dan melestarikan penggunaan tulisan Jawi secara berterusan. Seterusnya, antara sebab murid sekolah rendah tidak dapat menguasai serta membaca tulisan Jawi adalah kerana kurangnya minat terhadap mata pelajaran tersebut. Hal ini kerana murid yang mempunyai minat kebiasaannya akan berusaha lebih gigih, rajin belajar mengikut ketetapan waktu serta sering membina persoalan dan pertanyaan ketika guru mengajar. Terdapat dapatan kajian oleh Nik Rosilan Yaakob daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia mendapati bahawa 39.8% murid menyatakan bahawa suka jika waktu pelajaran Jawi berlalu dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar ataupun murid kurang berminat terhadap mata pelajaran Jawi. Analisis perbandingan melalui jadual silang rujuk mendapati 28.5% pelajar yang lemah dalam penguasaan tulisan Jawi ini dan 42.4% pelajar yang baik dalam penguasaan Jawi menyatakan bahawa mereka kurang berminat terhadap mata pelajaran pendidikan Jawi. Dapatan ini menggambarkan bahawa semakin baik penguasaan pelajar dalam tulisan Jawi, semakin kurang minat mereka terhadap mata pelajaran tulisan Jawi. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 43% pelajar darjah 2 dan 4 menyatakan selain selalu membuat kerja lain semasa guru mengajar mata pelajaran Jawi ini.
Hal ini menunjukkan bahawa tiada minat dalam diri murid sehinggakan mereka sanggup untuk melakukan kerja lain semasa guru mengajar. Poin seterusnya berkaitan dengan dorongan daripada para ibu bapa. Saya amat bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memberikan tunjuk ajar yang baik kepada anak-anak. Lebih-lebih lagi dalam isu mendidik anak-anak mereka dengan untuk mempelajari tulisan Jawi. Namun begitu, saya kurang bersetuju jika pernyataan bahawa mereka yang mahir menggunakan tulisan Jawi ini kerana dorongan kuat daripada ibu bapa sahaja. Tetapi menurut Muhammad Khairuddin mengatakan bahawa faktor persekitaran yang merangkumi elemen manusia seperti ibu bapa, guru-guru, rakan sebaya, masyarakat serta elemen media dalam pelbagai bentuk yang diterima oleh seseorang dalam kehidupannya amat penting dalam mendorong perlakuan positif dan memberikan tunjuk ajar kepada murid-murid khususnya untuk mereka mempelajari dan menguasai tulisan Jawi. Baik, secara ringkasnya punca-punca murid tidak mampu menguasai mata pelajaran Jawi ini adalah kerana kurangnya minat dalam diri murid-murid serta faktor persekitaran yang kurang membantu mereka untuk menguasai tulisan Jawi itu. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua, Ustaz Ahmad Taufik, di atas isi-isi yang telah diberikan. Antara isi-isi yang telah dihuraikan oleh Ustaz Ahmad Taufik sebentar tadi ialah antara sebab-sebab mengapa murid tidak dapat membaca tulisan Jawi ini adalah peranan ibu bapa itu sendiri yang semata-mata hanya bergantung kepada guru di sekolah. Kedua, tiada ruangan nota sudut bacaan Jawi dan tiada pelestarian tulisan Jawi. Ketiga adalah kurang minat seperti mana yang dah diucapkan oleh saudara Ustaz Muhammad Nazim pada awal tadi. Kurang minat adalah merupakan salah satu sebab utama kenapa murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi. Seterusnya, pelajar-pelajar, murid-murid selalu membuat kerja lain semasa pelajaran Jawi. Ini menyebabkan tiada minat. Ini menyebabkan mereka kurang tahu tentang pembacaan tulisan Jawi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor persekitaran yang menyebabkan mereka kurang mendapat dorongan terhadap pembacaan tulisan Jawi ini. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita lanjutkan soalan kepada ahli panel ketiga, iaitu Ustaz Muhammad Najib. Iaitu apakah langkah dalam menangani isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi. Dengan penuh ta'zimnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya amat kasihi dan kepada ahli-ahli panel yang saya amat hormati yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama berbincang tentang isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat membaca tulisan Jawi. Baiklah, setelah ahli panel pertama dan kedua mengemukakan sebab-sebab atau punca-punca murid sekolah rendah tidak dapat membaca tulisan Jawi, maka saya pula akan mengemukakan pandangan atau cadangan langkah-langkah penyelesaiannya. Pada zaman yang serba canggih ini, murid-murid sekolah rendah sangat terpengaruh dengan teknologi semasa.
membuatkan mereka mengabaikan tulisan Jawi yang telah wujud turun-temurun di seluruh pelosok Nusantara. Justru cadangan langkah penyelesaiannya ialah melalui kaedah permainan dalam pembelajaran Jawi di sekolah rendah, kerana murid-murid sangat meminati dengan pembelajaran bertemakan permainan. Dek kerana zaman sekarang yang banyak permainan seperti permainan video dan sebagainya. Guru-guru pendidikan Islam di sekolah rendah khususnya hendaklah mengadakan pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan menggunakan kaedah permainan, kerana ianya seiring dengan keperluan murid-murid dalam pembelajaran di abad ke-21. Kaedah permainan pengajaran Jawi ini adalah sangat bersesuaian kerana dapat menggalakkan pembangunan dan pembelajaran mereka bukan sahaja secara akademik maupun secara holistik. Antara permainan Jawi yang telah disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah seperti roda impian Jawi, bowling, tenteng, rumah merpati, kereta api, pandai joran, pancing Jawi dan sebagainya adalah sangat baik untuk dimainkan dalam pengajaran Jawi kerana ianya dapat menambahkan lagi penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid. Namun begitu, selain permainan Jawi yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu, terdapat banyak permainan Jawi lain yang dicipta khusus untuk membantu guru dalam menyampaikan pengajaran Jawi yang berkesan. Contohnya seperti permainan dam ular yang menggunakan dadu, papan dam serta skrip soalan yang sepenuhnya ditulis dalam tulisan Jawi yang telah dicipta oleh Encik Hairul Aisa, Encik Abdul Halim dan Puan Rohana pada tahun 2010 bagi memudahkan guru menggunakannya sebagai satu bahan pengajaran Jawi melalui permainan kepada murid. Pengajaran Jawi melalui permainan e-Jawi dalam talian bagi membantu pembelajaran murid disleksia pula dicipta oleh Encik Muhammad Adib, Puan Rosmila dan Puan Wan Aina pada tahun 2015. Manakala permainan Jawi word search game melalui peranti mudah alih pula dicipta oleh Encik Nurizan, Puan Marina dan Puan Suzana pada tahun 2010. Permainan Jawi yang telah dicipta ini dilihat berupaya memudahkan guru dalam proses penyampaian ilmu, membantu guru mencapai tahap pengajaran yang berkesan serta menarik minat para murid untuk mengikuti pembelajaran Jawi melalui aktiviti pengajaran yang sangat menarik. Justru permainan Jawi seperti ini perlulah diteruskan lagi dalam pembelajaran dan pengajaran Jawi di peringkat sekolah rendah, khususnya agar masalah pembacaan tulisan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah ini dapat diatasi dengan jayanya. Seterusnya dapat mengekalkan tulisan Jawi di seluruh pelosok Nusantara. Bak kata pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itu sahaja cadangan yang saya rasa boleh untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kembali semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel ketiga Ustaz Muhammad Najib atas pencerahan yang telah diberikan. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah untuk memupuk minat membaca tulisan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah ialah melalui kaedah permainan. Seperti mana yang kita tahu, murid-murid sekolah rendah merupakan kanak-kanak. Jadi mereka itu gemarkan permainan. Antara permainan yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti roda impian Jawi, bowling, tenteng dan lain-lainnya. Selain itu, antara permainan lain yang dapat
memupuk minat membaca tulisan Jawi dalam kalangan murid-murid sekolah rendah adalah Dam Ulas yang menggunakan keseluruhannya menggunakan tulisan Jawi. Seterusnya menerusi aplikasi dalam peranti mudah alih iaitu e-Jawi untuk murid-murid disleksia, word search game dan lain-lainnya. Ini sedikit sebanyak merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan bagi menarik minat murid sekolah rendah untuk membaca tulisan Jawi. Dalam sedar tak sedar, telah banyak kita dapat maklumat dan pencerahan daripada ketiga-tiga ahli panel yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir sekali, tak lengkaplah forum ini jika kita tidak menanyakan kepada ahli panel keempat. Jadi, persoalan saya yang saya hendak tujukan kepada ahli panel keempat, Ustaz Muhammad Amir, iaitu apakah juga langkah dan cara menangani isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga panel-panel yang hadir hari ini. Seperti yang dimaklumkan oleh moderator, langkah lain yang boleh dilakukan untuk menangani masalah isu tulisan Jawi ialah pihak sekolah rendah perlu memainkan peranan penting dalam mengasah lagi bacaan tulisan Jawi di sekolah kebangsaan. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Sektor Pendidikan Islam perlu memperkasakan lagi pendidikan Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain atau dikenali sebagai JECOF. Bermula pada tahun 1 lagi. Pepatah pernah mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak sekolah juga perlu mengadakan pelbagai program bagi memupuk minat murid-murid sekolah rendah berkaitan bacaan tulisan Jawi. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti bacaan buku cerita dalam tulisan Jawi. Aktiviti ini dapat menarik minat murid-murid membacanya disebabkan isi dan alur cerita yang menarik serta pelbagai moral yang disampaikan oleh buku tersebut. Oleh yang demikian, keadaan ini dilihat lebih efektif bagi memupuk minat murid-murid mengenai bacaan tulisan Jawi khususnya di sekolah rendah. Antara langkah lain yang boleh dilakukan untuk menaikkan lagi atau memartabatkan tulisan Jawi di sekolah rendah ialah pengajar itu sendiri. Pengajar juga mainkan peranan besar dalam memupuk dan murid untuk tulisan Jawi. Pihak kerajaan memainkan peranan besar dalam menggalakkan tenaga pengajar untuk menggunakan aplikasi multimedia sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Jawi yang menunjukkan lebih efisien pada era digital ini. Misalnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran pada era 90-an adalah melalui pada papan hitam dan penggunaan kapur. Berbeza pada era kini yang memfokuskan kepada penggunaan aplikasi-aplikasi digital sebagai medium pembelajaran. Contohnya seperti guru membuat pengajaran dan pembelajaran melalui komputer riba kepada murid-murid melalui aplikasi seperti VLE Fog. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang mempunyai permainan menarik berkaitan dengan pelajaran. Ini sekaligus dapat digunakan untuk mengasah murid-murid mengenai pendidikan Jawi yang bersesuaian dengan era pandemik ini. Itu sahaja sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan pada majlis ini. Seterusnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel keempat.
yang merupakan ahli panel terakhir dalam forum kita pada malam ini. Apa yang saya dapat daripada isi Ustaz Muhammad Amir sebentar tadi, yang mana langkah dalam langkah dan cara dalam mengatasi permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat membaca tulisan Jawi adalah antaranya KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memartabatkan JCOF. Selain itu, pihak sekolah haruslah mengadakan pelbagai program. Pihak sekolah juga boleh membuat buku cerita dalam tulisan Jawi. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah menggunakan aplikasi multimedia. Kerana jika kita lihat pada era 90-an, guru-guru hanya menggunakan kapur untuk mengajar. Sebaliknya pada era sekarang, guru-guru banyak menggunakan komputer riba. Ini adalah merupakan langkah dan cara yang paling efektif dan sesuai di kala musim pandemik ini. Apa yang saya dapat simpulkan dari seluruh huraian yang telah diberikan oleh kesemua ahli panel pada malam ini adalah terdapat banyak sebab dan langkah dalam mengatasi isu permasalahan murid sekolah rendah tidak dapat menguasai membaca tulisan Jawi. Justru semua pihak haruslah saling berganding bahu dalam mengatasi masalah tersebut. Janganlah kita saling menuduh. Sebaliknya, kita haruslah saling bekerjasama dalam memajukan bangsa kita sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli panel. Saya menyusun 10 jari memohon maaf jika ada tersalah kata atau menguris hati dan sebagainya. Sesungguhnya yang lemah itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan semua yang baik itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri forum kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Burung merpati, burung selayang, hinggap sebentar di tepi perigi. Pergilah kasih, pergilah sayang. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.